Okey, satu gamma. Selamat tengah hari. Boleh dengar suara saya? Tolong respon. Chong Yan Lee boleh. Yang lain-lain boleh dengar ya? Harap boleh dengar ya. Yes, terima kasih. Boleh. Ya, okey. Terima kasih Nivia. Okey, yang lain-lain. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Sebelum kita mula, semalam saya kena ke sekolah ya. Jadi kita tak boleh buat kelas online lah semalam. Sebab saya ada urusan di sekolah dan saya ada bagi latihan kepada kamu. Sedikit latihan untuk kamu buat di rumah lah ya. Mana dia latihan itu? Yang atas ini. Okey, saya share dulu skrin ya sekejap ya. Okey. Okey. Boleh nampak apa yang saya share? Aduh. Boleh nampak. Boleh nampak ya? Okey, okey. So, semalam saya ada bagi latihan ini. Latihan 6/2 campuran ya. Kamu boleh salin dan kamu boleh tampal salin dan buat ataupun boleh cetak ya dan kemudian tampal ke dalam buku latihan. Okey, semua sekali ada 10 soalan. Ada masalah, saya bagi muka surat ya. Kalau kamu tengok di sini, di sebelah tepi ni saya dah ada bagi muka surat. Yang ini. Ini muka surat ini kamu boleh rujuk dalam buku teks lah ya. Sebab soalan-soalan ini semua, soalan 1, soalan 2, soalan 3 ini semua saya ambil daripada buku teks ya. Daripada buku teks. Okey, dan kamu boleh rujuk buku teks itu. Ada yang dah hantar, kalau dah hantar gambar itu, okey bagus. Terima kasih. Okey, nanti saya akan semaklah ya. Dan pastikan kamu buat latihan ini. Okey. Ada soalan tentang latihan ini? Dah terima buat kan? Ada soalan latihan ini kelas 1 Omega? Kalau tidak ada, cakap tidak ada. Saya tak nampak ya sebab saya punya handphone sedang charge. Saya pakai komputer sekarang. Ya. Sekejap ya. Macam mana ni? Biasanya saya pakai laptop satu, handphone satu. Handphone sedang charge. Sebab handphone ini saya tengok kalau you macam ada chat, boleh bagi message atau chat, saya boleh nampak ya. Tapi tak apa. Tak ada masalah ya. Kalau ada masalah, macam biasalah kamu tanya saya di grup Telegram ya. Okey, ini saya tutup dulu. Okey. Ada yang join lagi? Silakan. Okey ya. Okey. Okey. Hari ini kita akan sambung tajuk yang ketiga dalam bab 6 jadual berkala ya. Dan kita akan belajar lebih lanjut tentang sebatian. Okey, tentang sebatian. Sebatian. Apa ini sebatian? Okey. Saya teruskan saja ya. Yang pertama kita kena tahu, kamu kena tahu
Apa itu maksud sebatian? Okey. Maksud sebatian di sini terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Perkataan yang kamu kena kenal pasti di sini ialah dia bercampur tetapi secara kimia. Ini yang dinamakan sebagai sebatian. Bukan secara fizikal. Campuran bab 6.2 ya. Kita telah belajar tentang campuran. Campuran dua atau lebih unsur yang bercampur secara fizikal. Akan nampak perbezaan dia di sini. Ya. Yang kita dah belajar minggu sebelum ini ialah campuran. Campuran dia bercampur secara fizikal. Tetapi kalau sebatian dia bercampur secara kimia. Ini beza dia. Okey, kamu kena faham betul-betul ya, sebab apa ini campuran dan sebatian ini mungkin dia ada sedikit perbezaan ya. Satu bercampur secara kimia dan satu bercampur secara fizikal. Okey, macam contohnya. Saya ambil contoh dulu sini ya. Mungkin saya boleh lukiskan di sini kalau boleh kamu nampak. Saya cuba dulu ya, sebab saya nak tengok boleh tak saya gunakan whiteboard ini. Start new whiteboard. Creating jam. Tunggu sekejap kelas ya, saya nak pergi ambil handphone saya sekejap. Sekejap ya. Susahlah kalau tak nampak kamu chat ni. Okey. Okey. Boleh nampak. Barulah nampak apa yang saya cakap ya. Sharing dia screen. Mana screen? Okey. Okey, sekarang boleh nampak dah. Ya. Sebab saya sekarang gunakan handphone dan gunakan komputer sekali ya. Okey. Saya tak tahulah sama ada kamu nampak atau tidak ini. Sekejap ya. Jamboard. Sekejap, tak nampak ya. Sekejap ya. A link will jam everyone in the call. Macam mana cara pakai ini? Sekejap saya pun pening-pening ni macam mana mau buat. Okey. Harap boleh nampak ya di sini ya. Saya nak test dululah macam mana ni ya. Okey. Mana dia? Okey. Yang kita sudah belajar ialah campuran. Campuran. Ya. Yang kita dah belajar 6.2 ialah kita telah belajar tentang campuran. Bagi besar sikitlah.
warna merah lah. Okey. Macam mana nak padam ni? Padam dulu. Okey. Boleh tak? 6. Susahnya teruknya gambar ni. Ini gambar. Ini apa? Marker. Marker lah. Bagi warna. Warna. 6.2. Ya, 6.2. Kita sudah belajar tentang campuran. Okey. Tak cantik lah dia punya gambar dia. Sekejap ya. Okey, tak apa. Okey. 6.2. Cantik. Kita telah belajar campuran. Ya. Campuran ini ialah apa tadi? Bukan satu. Sebenarnya ia adalah dua ya sebenarnya. Campuran kalau kamu ingat lagi, dia adalah dua ya atau lebih unsur yang berapa tadi? Yang bercampur, yang bercampur secara apa tadi kalau campuran? Masih ingat lagi? Secara fizikal. Ini beza. Ini ya untuk campuran. Campuran ini dia bercampur secara fizikal. Okey. Kalau sebatian tadi ya 6.3 kita belajar sekarang adalah 6.3 ialah sebatian. Sebatian ini dia special. Dia makna dia sama ya. Dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Ini beza dia ialah dia bercampur secara kimia. K-I-M-I. Campur secara kimia. Ini beza dia. Apa beza kimia dengan fizikal? Ya, fizikal ni ingat ya, jadi secara fizikal ialah kita panggil dia campuran. Ya, kalau secara kimia kita panggil dia sebatian. Okey, ini beza dia. Dia ada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia, kita panggil dia sebatian. Okey, boleh faham ni ya. Ini kena fahamlah betul-betul. Alright. Ini saya padam dulu. Okey. Okey, saya sambung lagi. Internet ni slow lah tengah hari ni. Sangat slow lah internet hari ni. Okey, tak apa. Dan contoh apa sebatian? Contoh sebatian ini ialah air. Okey, contoh sebatian ialah air yang terdiri daripada gabungan hidrogen dengan oksigen ataupun plastik ini ya. Plastik ini pun adalah contoh sebatian. Dan kemudian jubin ni ataupun buat daripada mama iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen juga ialah contoh sebatian. Ya, dan kita dah belajar dan saya sudah beritahu kamu kebanyakan benda yang ada di sekeliling kita terdiri daripada sebatian. Terdiri daripada sebatian. Meja yang kamu sedang pakai, handphone biasanya dibuat daripada sebatian. Air pun terdiri daripada sebatian. Okey, itu yang kamu kena faham. Okey. Alright. Ada kebanyakannya contoh sebatian ya. Kemudian
Seterusnya, muka surat 186. Muka surat 186. Bagaimanakah logam, unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia dan membentuk sebatian? Sebenarnya kita sudah belajar kan, satu logam dan satu bukan logam. Okey. Sebenarnya logam dengan bukan logam ini dia boleh bergabung ya secara kimia untuk menjadi sebatian. Okey. Apakah contoh logam? Contoh logam ialah magnesium, aluminium, zinc, besi, kuprum. Ini adalah contoh-contoh unsur logam. Ya, ingat ya, ini adalah unsur logam. Masih ingat lagi apa itu contoh-contoh logam? Dan logam ini dia boleh bertindak balas ataupun dia boleh bergabung dengan bukan logam. Contoh bukan logam ialah oksigen. Kemudian untuk membentuk apa yang kita panggil logam oksida. Okey, kamu tengok gambar di hadapan ni dulu. Contoh. Contoh ya, kita tengok dulu contoh di sini. Okey. Kita tengok ada beberapa jenis sebatian di sini. Okey. Dan yang pertama ini, yang ini kamu rasa apa? Yang ini logam ke bukan logam? Magnesium. Yang pertama magnesium. Yang ini magnesium, aluminium, zinc, besi dengan kuprum. Yang ini logam ke bukan logam kelas? Boleh cek, boleh beritahu ini logam atau bukan logam? Yes, Cheong Yang Lee, betul. Ini adalah bagus ya, ini adalah logam. Ya, ataupun kita boleh panggilkan ini sebagai unsur logam. Ini adalah unsur logam. Okey. Unsur logam. Contoh ya, magnesium, aluminium. Kemudian dia bergabung ataupun dia bertindak balas. Itu sebab saya letakkan gambar campur di sini. Gambar campur sini maknanya dia bergabung atau bercampur. Dia bercampur atau bergabung dengan apa di sini contoh? Contoh di sini ini semua oksigen. Ini adalah contoh semua oksigen. Dan oksigen ini ialah logam ataupun bukan logam. Kita boleh tulis dia sebagai unsur logam atau bukan logam. Yang Lee, yang lain-lain ataupun logam atau bukan logam? Oksigen. Ya, betul, pandai. Yang Lee betul ha. Ini adalah unsur bukan logam. Okey. Dan unsur logam dan unsur bukan logam ini dia boleh bergabung, dia boleh bercampur. Contoh, kita ambil yang pertama. Magnesium campur dengan oksigen, dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi bahan yang baru. Bahan yang baru ini kita panggil dia apa kelas? Kita panggil campuran atau sebatian? Kita belajar sekarang tajuk apa? Magnesium oksida ni ialah dia akan jadi campuran yang baru ke ataupun sebatian? Tengok sini. Dia jadi campuran. Sekejap Dia jadi campuran atau dia jadi sebatian? Mana satu yang kamu kena pilih ni? Campuran ke ataupun sebatian? Ni yang pertama, magnesium oksida. Kamu rasa dia jadi campuran ke sebatian? Dia akan jadi, ya betul ya Cheong Yan Lee. Dia akan jadi sebatian. Dia bukan campuran ya. Sebab apa dia sebatian? Sebab dia bergabung. Kamu tengok sini atas ini ayat dia ni ya. Dia bergabung secara kimia. Nampak? Dia bergabung. Maknanya dia campur bergabung atau bercampur, ataupun kamu boleh tulis bercampur. Bercampur secara kimia. Dan nama dia apa? Nama dia ialah magnesium oksida. Okey, magnesium ini merujuk kepada logam. Okey, magnesium ini ialah logam. Magnesium ini logam ya. Logam. Dan oksida ni
Dia tak panggil oksigen ya, dia tidak panggil aluminium, dia tidak panggil apa nama dia, sekejap dia tidak panggil magnesium oksigen. Dia tak boleh panggil magnesium oksigen. Dia kena panggil magnesium oksida. Okey, dan ini tadi ialah bukan logam. Yang ini tadi ialah bukan logam. Okey, magnesium oksida. Kamu ingat ini saja, senang saja ingat. Kalau unsur bukan logam ini oksigen, dia akan terus jadi apa? Macam contoh nombor 2. Kita contoh nombor 2 ya. Oksigen di sini akan terus jadi oksida. Ya. Aluminium terus saja ambil, terus saja letak di depan. Ya. Ini aluminium, ini logam, dan oksida ni ialah yang bukan logam. Contoh yang ketiga, tengok contoh ketiga. Zinc campur oksigen akan jadi zinc oksida. Besi dengan oksigen akan jadi besi oksida. Ya. Kemudian kuprum dengan oksigen akan jadi kuprum oksida. Ya. Dan semua ini kita panggil dia apa tadi? Kuprum oksida, aluminium oksida, ini semua kita panggil tadi sebatian. Ini semua adalah sebatian. Okey, ini semua adalah sebatian. Boleh ya? Okey. Okey, tak apa. Right. Terdapat unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Ini tak apa dulu. Unsur-unsur disebut sebagai logam alkali. Ya. Contoh logam alkali ialah lithium, natrium dan kalium. Ada juga logam, ya. Kamu tengok yang kedua ni pula. Ada juga logam, ya. Ada juga logam yang bertindak balas dengan air. Tengok di sini. Tengok di sini dulu. Sekejap okey. Macam contohnya di sini. Nombor 1. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Lithium, natrium dengan kalium ini logam ke bukan logam? Lithium, okey, Chong Lan Yi, betul. Ini adalah logam. Ini adalah logam. Okey. Kemudian dia campur dengan air. Air ini logam ke bukan logam? Air logam ke bukan logam? Dia campur ya. Air ini ialah bukan logam. Bukan logam. Okey. Dan apabila contoh kita ambil yang pertama, lithium ini kalau dicampur dengan air, dia akan menjadi apa itu? Dia akan ada tindak balas, dia akan jadi lithium hidroksida dan akan mengeluarkan gas hidrogen. Okey, saya nak tanya kamu satu soalan. Saya nak tanya soalan. Kamu boleh jawab ke tidak ini? Air ini, logam, lithium, natrium dan kalium ni ialah unsur ya. Lithium, natrium dengan kalium, kesemua ini adalah unsur. Ya, kesemua ini adalah unsur. Saya nak tanya kamu. Air ini, semua ini, air ini ya. Air ini, adakah dia unsur ataupun adakah dia sebatian? Air ini unsur ke sebatian? Air adalah unsur. Unsur, betul ke unsur? Masih ingat lagi? Yang ini contoh yang kedua ya. Yang contoh yang atas tadi, semua unsur dengan unsur.
logam dengan bukan logam. Ya, itu semua kalau gabungkan dua unsur dia akan jadi sebatian yang baru. Yang ini dia special sedikit. Okey. Air ini kalau you masih ingat air ataupun water. Air ini dia terdiri daripada dua unsur. Masih ingat lagi? Dia ada dua unsur, saya lukiskan. Dia ada dua unsur di sini. H, ada satu H di sini, kalau kamu masih ingat lagi. Ini H dan ini pun H. Sekejap padam dulu. Dia ada dua unsur sebenarnya. Kalau kamu masih ingat lagi, kita sudah belajar semalam. Ya. Ada dua unsur. Ini saya boleh besar sedikit. Dia ada dua unsur di sini. Okey. Satu H2O. Okey. Yang besar ini apa? Yang tengah ini dan ini adalah H. Dan ini adalah H. Ini air. Masih ingat lagi tak? Masih ingat lagi tak? H ini apa? H ialah apa semalam? H ialah unsur apa H? H ialah hidrogen ya. Hidrogen. O ialah oksigen. Okey. Air ni dia ada dua unsur. Oksigen dengan hidrogen. Oksigen dengan hidrogen. Okey. Jadi, soalan saya tadi cakap, air ini adakah dia unsur ataukah sebatian? Yang ini. Unsur ke sebatian? Kalau unsur, dia hanya satu saja. Ya? Kalau unsur, dia hanya satu saja. Macam H, macam kecil tadi. Ini adalah unsur H. Macam ni adalah unsur hidrogen. Kalau satu O, ini adalah unsur oksigen. Ini dia gabung ya. Kalau kamu tengok sini betul-betul, dia gabung. Adakah ini unsur atau sebatian? Air ini. Air unsur ke sebatian? Air ini ialah sebatian. Ya, betul. Ya. Jadi, logam ini adalah unsur dan yang kedua, ya, air ini adalah sebatian. Ya. Air ini ialah sebatian. Okay, air ini adalah sebatian. Jadi, apa yang terjadi bila unsur campur dengan sebatian? Macam contohnya kita ambil yang nombor satu tadi. Ya, lithium campur air akan jadi lithium hidroksida campur dengan hidrogen. Okey, yang nombor dua, natrium campur dengan air akan jadi natrium hidroksida dan hidrogen. Dan contoh yang ketiga, kalium campur air akan jadi kalium hidroksida dan hidrogen. Okey. Ini maksudnya kita gabungkan unsur dengan sebatian. Unsur dengan sebatian gabungkan dia akan jadi perkara ini. Okey. Seterusnya. Seterusnya besi dengan sulfur. Contohnya kalau besi dengan sulfur, okey, seterusnya yang besi dengan sulfur ni pula ya. Besi ini ialah logam. Dia adalah unsur logam. Okey, campur dengan sulfur. Sulfur ni ialah unsur juga, bukan logam. Sulfur ni ialah unsur bukan logam. Jadi bila campurkan kedua-dua ini, okey, bila campur kedua-dua ini akan jadi apa? Dia akan jadi logam sulfida lah ya, akan jadi logam sulfida. Contohnya di sinilah
Contoh logam, contoh unsur logam ialah besi, dan contoh bukan logam ialah sulfur, dan apabila dia bergabung dia akan jadi besi sulfida. Okey, sulfida ni maknanya datang daripada nama sulfida ini datang daripada nama sulfide ini, sulfur tadi. Sulfur akan jadi sulfida. Besi ni akan jadi besilah, ikut saja. Sulfur akan jadi sulfida. Okey. Ini adalah gabungan, orang panggil unsur logam dengan bukan logam, dia akan jadi sebatian. Sebatian yang baru. Okey. Alright. Next one. Ini eksperimen, nanti kita akan tengoklah macam mana ya. Kalau kita boleh buat di sekolah, kita akan cuba buat di sekolah. Okey, sambung. Kita mau habiskan hari ini kalau boleh. Okey, yang lain kamu baca sendiri. Okey, yang seterusnya hari ini kita belajar kaedah pengasingan sebatian. Kaedah pengasingan sebatian. Contohnya, dia boleh diasingkan ya. Sebatian ini dia boleh diasingkan melalui beberapa proses. Yang proses yang pertama ialah kamu kena faham proses elektrolisis. Nama proses ni proses elektrolisis. Apakah maksud elektrolisis? Proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Kalau ada elektrik, dia boleh pecahkan sebatian menjadi unsur. Contohnya di sini. Okey. Contohnya, tengok gambar ni dulu ya. Nanti saya terangkan. Kalau soalan tanya, boleh tak kita pecahkan sebatian kepada unsur? Boleh ke tidak boleh? Jawapannya ialah boleh. Kita boleh pecahkan sebatian kepada unsur. Kita ambil satu contoh sebatian di sini. Okey, dalam ini ialah sejenis sebatian. Saya tunjukkan dulu ya. Okey, warna merah lah. Okey. Dalam ini ada air. Satu air, air. Okey, kelas, saya mau tanya kamu. Air ini unsur ke sebatian? Air ini ialah unsur ke atau sebatian? Ya, betul Chong Yan Lee. Air ini ialah sebatian. Okey, air ini ialah sebatian. Apa maksud sebatian? Sebatian maksud dia ada dua atau lebih unsur di dalam bahan itu. Ada dua atau lebih unsur. Okey, saya sudah terangkan banyak kali ya. Air ini ada berapa unsur? Ada berapa unsur dalam air? Kenapa dia panggil dia sebatian? Sebab dia ada dua atau lebih unsur. Apa unsur dia yang pertama? Unsur yang pertama ialah, macam saya cakap tadi apa? Hidrogen. Unsur yang kedua ialah oksigen. Dia ada dua unsur. Air ni ya. Boleh nampak tak? Nampak tak Dia ada hidrogen dan unsur. Dan kalau saya boleh lukiskan sekali lagi bagaimana, ini adalah sebatian, gambar sebatian untuk air. Ya. Dia ada dua. Ini ialah gambar sebatian untuk air. Ataupun formula dia, kita panggil dia H2O. Ini formula dia untuk sebatian air. Okey. Masalah dia sekarang, boleh tak kita pecahkan dia? Kita pecahkan, kita sekarang dia bergabung secara kimia ya. Kita nak pecahkan dia kepada oksigen dan hidrogen. Boleh ke tidak boleh? Kita nak pecahkan oksigen. Oksigen ini kita nak pecahkan dia jadi satu. Dan hidrogen pun kita nak pecahkan dia.
Hidrogen pun kita nak pecahkan dia kepada unsur. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Kita boleh pecahkan sebatian kepada unsur. Kita gunakan kaedah apa? Kaedah ini namanya kaedah elektrolisis. Elektro ni makna je, elektro ni ialah kita gunakan elektrik. Kamu nampak di sini, dia gunakan apa? Dia gunakan bateri. Sel kering di sini maksudnya kita gunakan bateri. Kan bateri kan? Bateri ni dia ada satu positif dan ada negatif. Dia gunakan elektrik, sambungkan bateri ini ke satu rod di tengah yang kita panggil je anode dan sambungkan kepada lagi satu rod kita panggil je cathode. Disambungkan gunakan elektrik, satu positif, satu negatif. Positif ini anode, negatif ini cathode. Kemudian kita onkan elektrik di sini, nanti dia akan keluar, nanti dia akan keluar macam satu buih akan keluar. Sebab elektrik, bila elektrik dalam air, dia akan keluar macam buih. Dia akan keluar buih. Yang ini pun akan keluar buih juga. Dia akan keluarkan buih. Okey. Dan buih apa yang keluar ini? Buih yang keluar ini ialah yang pertama hidrogen, yang kedua ialah oksigen. Bila lama-lama mungkin kita onkan elektrik ini dalam 10 minit, nanti dia akan keluarkan buih dan buih ini satu akan jadi oksigen dan satu akan jadi hidrogen. Maksud dia di sini, sebatian dia boleh dipecahkan menjadi unsur. Maksud dia sini, sebatian boleh diasingkan menjadi unsur. Sebatian dia boleh diasingkan untuk menjadi unsur. Okey, contoh sebatian apa? Ini contoh sebatian. Air. Air ni adalah sebatian. Kita boleh pecahkan dia menjadi unsur kembali. Kita boleh keluarkan unsur oksigen, kita boleh keluarkan unsur hidrogen di dalam air. Okey, ini contoh yang pertama lah, pengasingan ataupun kita contohkan kaedah pengasingan sebatian. Okey, apa nama kaedah ini? Elektrolisis. Elektrolisis untuk air. Gunakan elektrik saja. Gunakan elektrik, dia boleh pecahkan kepada dua unsur, oksigen dan hidrogen. Okey, boleh faham ya? Berbeza dengan campuran. Campuran kita boleh pecahkan, tak ada masalah. Kan? Macam contohnya apa tadi semalam? Macam contohnya garam dengan air. Kita boleh panaskan saja dan dia boleh asingkan. Okey. Ini sebatian ini dia ada sedikit kompleks lah ya, ada susah sedikit. Okey. Next one. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Ini saya terangkan saja. Bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua, iaitu fizik dan kimia. Apakah maksud perubahan fizik? Dan apakah maksud perubahan kimia? Okey, apakah perbezaan antara fizik dengan kimia? Perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baru. Ini kena baca sajalah, ingat saja ya. Tidak menghasilkan bahan baru. Tetapi perubahan kimia biasanya dia membentuk bahan yang baru. Okey, ini contoh perbezaan fizik dan perubahan kimia. Perubahan fizik yang pertama, contohnya ialah peleburan ais, pembekuan, kondensasi dan pendidihan air. Macam contoh air kan, kalau kita panaskan air, adakah air itu menjadi benda yang baru? Tidak ya. Apabila kita panaskan air, air itu akan menjadi wap air. Dia tidak menjadi benda yang baru. Jadi itu kita panggil dia perubahan fizikal, perubahan fizik. Okey. Dan perubahan kimia pula, contohnya pengaratan besi, fotosintesis,
perebutan daun dan respirasi sel. Ini dia akan tukar. Contohnya, kalau kamu bakar kertas, ya, kalau kita bakar kertas, adakah kertas itu akan jadi bahan yang baru? Ya, kertas tu akan terbakar dan akan jadi bahan yang baru. Dia tidak boleh kembali kepada kertas balik. Faham ya? Macam kayu ya, macam kayu apabila kamu bakar kayu, boleh tak kamu jadikan dia kayu balik? Dia tak boleh ya, dia sudah jadi arang kan? Betul ya? Jadi itu contoh perubahan kimia. Kalau air, kalau kamu panaskan air, apa jadi kepada air itu? Air itu akan jadi wap air. Kemudian wap air itu dia boleh jadi kembali kepada air seperti biasa. Itu perubahan fizikal. Okey. Seterusnya, yang ini boleh bacalah sendiri ya bagaimana ini. Ini kena bacalah perbezaan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia. Okey. Yang tengah ini ialah persamaan. Yang warna merah ini ya, warna orange ini ialah persamaan, dan warna kuning ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan ialah perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, ini kena bacalah ya. Okey, seterusnya. Okey, kemudian ini adalah perbezaan antara campuran dan sebatian. Campuran dia tidak ada bahan baru. Sebatian dia ada bahan baru. Ya. Ikatan kimia tiada untuk campuran, sebatian ya. Kaedah pengasingan, kaedah fizikal, sebatian, kaedah kimia. Dan kemudian sifat bahan baru berbanding tiada perbezaan, tetapi kalau sebatian ada perbezaan dia. Okey. Ini kamu kena baca sendirilah nanti bagaimana ya. Alright. Boleh faham tak ini antara campuran dengan sebatian? Boleh faham tak? Ya. Tak apa. Kamu cuba lagi. Nanti saya akan terangkan lagi minggu hadapan kalau tidak faham. Ya. Nanti saya akan bagi latihan dan saya akan bagi penerangan lagi lah kalau kamu tidak faham ya tentang apa itu campuran dan apa itu sebatian. Okey. Dan kita sudah habis topik pada hari ini. Latihan saya akan bagi dalam Telegram. Okey, kalau ada latihan nanti saya akan bagi dalam grup Telegram. Okey. Mana tadi? Okey, saya berhenti dulu. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup Telegram ya. Sekarang pukul berapa? 12.48 minit. Video ini saya akan bagi dalam grup Telegram juga supaya kamu boleh tengok dan belajar kembali. Okey? So saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan hari Selasa. Kalau tidak ada apa-apa masalah lah, kita akan jumpa pada hari Selasa. Okey? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Boleh keluar kelas sekarang. Bye-bye.